إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وآله الكرام أصحاب العظام ولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا عليم خلقنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pengurusi surau serta dengan ahli jawatan kuasanya, ashabul fadilah, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, ketua-ketua masyarakat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi di sini, masih lagi dengan kebiasaan kita sembahyang fardu secara berjamaah. Kemudian kita ruangkan masa untuk sama-sama kita duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita buat ini tuan-tuan berterusan hendaknya sampailah hari kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan asbab kita tunaikan solat fardu berjamaah, wirid sama-sama, doa sama-sama, kita hiasi hidup kita ini dengan kuliah-kuliah ilmu, mudah-mudahan keberkatan yang mengalir dalam keluarga kita, dalam taman kita, insya-Allah, dalam daerah kita, mudah-mudahan insya-Allah dengan berkat majlis ilmu. Allahumma amin. Jadi malam ni tuan-tuan, kita minggu ke-6 kan, minggu keempat kita tengok kitab Hayatus Sahabah oleh Al-Kandahlawi ni. Yang ada buku ni boleh tengok muka surat yang ke-141. 141 nombor 42 di bawah tajuk tidak menyerang kecuali diserang. Bismillahirrahmanirrahim. Abdul Razak. Ini bukan pengurusi surau ni. Ya bukan ya. Bukan pengurusi surau ni. Abdul Razak meriwayatkan bahawa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memerangi suatu kaum kecuali baginda mengajak mereka masuk ke dalam agama Islam terlebih dahulu. Kata Abdul Razak. Memang dalam Islam Allah Ta'ala mengajar tak pernah Islam Allah Ta'ala tak benarkan orang-orang Islam memaksa orang bukan Islam untuk menganut Islam. Kerana Islam ni agama keamanan. Islam memang selamat. Siapa Islam memang selamat. Berhampiran dengan Islam selamat. Sebab itu kita selalu baca ayat la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam beragama. Nabi tak pernah memerangi kaum melainkan dengan Nabi ajak dulu dia masuk Islam. Ibnu Mandah meriwayatkan bahawa Abdurrahman bin Ain berkata, biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
apabila hendak mengutus pasukan, maka baginda berpesan, jangan kamu perangi suatu kaum sebelum kamu mengajak mereka memeluk agama Islam terlebih dahulu. Sesungguhnya tidak ada suatu lebih aku sukai daripada penduduk kampung yang datang kepadaku sebagai seorang Muslim, melebihi daripada mereka datang kepadaku dalam keadaan tertawan, kaum wanita dan anaknya serta kaum lelakinya terbunuh. Ini pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap kali Nabi hantar pasukan. Dengan maksudnya, kalau boleh jangan sampai berlaku pertumpahan darah, peperangan. Masuk, seru orang kepada Islam. Kerana Nabi bangga bila orang masuk Islam dengan kerelaan hati dia. Apabila menerima seruan. Dan Nabi cukup tak suka orang bila tentera Islam masuk, penduduk satu tempat tu jadi tawanan. Jadi tawanan. Ayah itu bunuh, tinggallah wanita-wanitanya sebagai janda dan anak-anak menjadi anak yatim. Itu tak disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi salah kalau orang sebut Islam ini ditegakkan melalui mata pedang. Islam ini ditegakkan melalui mata pedang. Salah. Ada banyak riwayat menyebutkan Rasulullah setiap kali hantar tentera dengan tujuannya bukan untuk perang, tapi untuk menyeru orang kepada Islam. Kenapa? Kerana kalau tak Islam, dunia ni takkan selamat. Dunia ni selamat dengan Islam. Sebab itu, arahan kepada Nabi mengembangkan agama ini supaya dengan berkembangnya Islam membawa maksud berkembangnya keamanan dan keselamatan sejagat. Selamat. Abu Daud meriwayatkan bahawa Buraidah radhiyallahu anhu berkata, biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila hendak mengutus satu pasukan, maka baginda berpesan kepada mereka untuk selalu bertakwa dan berlaku baik terhadap kepentingan kaum muslimin. Nabi kalau hantar tentera, Nabi ingatkan, mewasiatkan pada tentera, panglima perang dengan anak buah sekali supaya bertakwa. Dan ini juga dilakukan oleh para sahabat. Radhiyallahu anhum ajma'in. Nanti kita tengok tuan. Pesan baginda, apabila kamu bertemu kaum musyrikin, hendaknya kamu mengajak mereka untuk memilih salah satu daripada 3 perkara. Nabi pesan tenteranya supaya bertakwa. Kemudian kalau jumpa orang-orang yang mensyirikkan Tuhan, tak beragama Islam, Nabi pesan dia kepada sahabat-sahabat, ajak mereka ni dengan bagi 3 pilihan. Jika mereka menerima salah satu daripada 3 perkara, maka kamu tidak boleh memerangi mereka. Bukan masuk-masuk toripis orang. Pertama, ajaklah mereka ke dalam agama Islam jika mereka mahu menerimanya. Maka jangan kamu perangi. Kamu masuk setompek, ajak dia masuk Islam. Kok dia terima, jangan perang orang tu. Kedua, ajaklah mereka untuk berpindah ke tempat kaum muslimin. Dan katakan bahawa apabila mereka berpindah, maka mereka harus melaksanakan kewajipan yang berlaku di tempat itu. Kedua, ajak mereka pindah ke tempat orang Islam. Bila masuk dalam kawasan orang Islam, maka tunaikanlah kewajipan-kewajipan masyarakat. Apa yang orang buat, maksudnya kena patuh pada ikut kehidupan orang di tempat itu. Ajak dia masuk ke kampung orang Islam. 2. Kemudian, namun jika mereka memilih untuk tetap tinggal di tempat mereka sendiri, katakan hendaknya mereka mahu berlaku seperti orang Islam dan mahu menerima hukum Allah berlaku atas mereka seperti yang berlaku kepada orang Islam. Hanya saja mereka tidak akan mendapat bahagian daripada harta rampasan perang kecuali jika mereka itu berperang bersama dengan orang Islam. Kalau tak nak pindah ke perkampungan orang Islam, dia kena
pasrah, kono terima hukum Allah Taala kat situ. Maksud di sini tuan-tuan dan puan-puan, apa-apa yang menjadi larangan daripada Allah, maka engkau pun terlarang buat. Yang merosakkan masyarakat kau kono. Sebab bila orang bukan Islam duduk dalam negara Islam, dia ada hak-hak dia tersendiri. Hak agama. Dia ada hak dalam sebagai hak dia dalam agama tak boleh kacau. Itu hak dia untuk beragama. Islam tak pernah paksa. Kemudian hak masyarakat, hak sebagai warga negara setempat. Ada kebebasan tertentu yang orang Islam tak boleh sekat dia. Dan ada perkara-perkara yang dia kena ikut. Ada perkara-perkara larangan-larangan Tuhan yang Allah Ta'ala larang, orang Islam tak boleh buat dan dia pun tak boleh buat. Ada larangan-larangan kepada orang Islam tak boleh buat, dia dibenarkan buat. Kan dalam masyarakat majmuk ni. Mencuri, orang Islam tak boleh mencuri. Orang bukan Islam pun sama-sama tak boleh mencuri. Dia tak Islam, boleh mencuri, tak boleh mencuri kau. Salah, berdosa, haram. Dia sama. Dalam bab minum arak, orang Islam tak dibenarkan minum arak. Tapi orang bukan Islam, dia boleh ambil botol arak tu masuk dengan botol-botol sekali dalam perut dia. Tapi janganlah menteragah hadapan orang Islam. Pemerintah Islam konolah buat, adalah undang-undang adalah peraturan-peraturan untuk menjamin keharmonian dalam masyarakat. Kat dia, benda dia kat dia tak haram bagi dia. Walaupun semua agama tidak menerima arak. Tapi dia nak menteragah arak, nak buat macam mana? Dia dah minum arak, nak buat macam mana? Kan? Dia pun faham. Cuma orang-orang Islam menjadi ketua, menjadi pemerintah, cubalah usahakan secara baik, menjaga keharmonian, tunjukkan keburukan arak itu kepada orang bukan Islam. Sebab itu hari ni kan kat Malaysia ni, orang bukan Islam, dia nak minum arak pun tak pernah orang larang. Sebab dia jual kat sini, itu hak dia. Tapi dalam keadaan yang terkawal, menuntut dia je. Nak buat macam mana? Dia bukan Islam. Kan? Yang lain-lain tu tak boleh. Orang Islam tak boleh merempak. Dia pun tak boleh merempak juga. Takkanlah orang Islam tak boleh merempak sebab dia Islam. Kita orang tak Islam, merempak boleh. Jadi dia kena patuhlah undang-undang itu. Ikut yang hukum-hukum yang Allah Ta'ala tentukan di tempat itu. Cuma kata Rasulullah, dia tak dapat bahagian daripada harta rampasan perang. Kecuali jika mereka itu berperang bersama dengan Islam. Zaman dulu. Kalau ada orang yang kafir, yang tak Islam lagi, dia sama-sama memerangi orang-orang yang menyerang Madinah. Kalau tak Islam, dia berdasarkan riwayat ni, dia ada hak untuk dapat sedikit harta rampasan perang. Jika mereka tidak mahu menerimanya, ajaklah mereka untuk bayar jizyah. Islam tak nak berbina, tak nak ikut undang-undang semua, boleh. Tapi kena bayar jizyah. Dulu orang cakap apa? Upti dalam sejarah dulu. Kalau bayar wang apa tu? Wang perlindungan lah. Bayar wang perlindungan tu bukan nak pau siapa-siapa. Untuk jamin keselamatannya duduk dalam negara. Jika mereka mahu menerima ajakan ini, janganlah kamu perangi mereka. Namun jika mereka menolak semua tawaran tersebut, maka perangilah mereka. Kalau semua tak nak taat apa semua, barulah perang. Sebab ditakuti orang-orang macam ni, dia nanti akan jadi musuh kepada Islam. Dan jika kamu sedang mengepung suatu kaum dan mereka meminta berdamai dengan hukum Allah, janganlah kamu kabulkan kerana mereka tidak akan tahu bagaimanakah hukum Tuhan sama dengan keputusan Allah. Ni apa pula lain macam bunyi ni tuan-tuan. Saya pun tak tengok dalam kitab asal ni. Dan jika kamu sedang mengepung suatu kaum dan mereka meminta berdamai dengan hukum Allah, janganlah kamu kabulkan kerana mereka tidak akan tahu bagaimanakah hukum Tuhan sama dengan keputusan Allah. Apa pula lain macam tafsiran ni. Yang ni dia tak boleh nak ngurai sebab apa? Dah lain macam bunyi ni. Saya pun tak tengoklah kitab asal lain. Kitab asal tu ada. Yang itu kita postpone tuan-tuan. Apa saya tak faham maksud dia tu. Tidak akan tahu bagaimanakah hukum Tuhan sama dengan keputusan Allah. Jangan cuba huraian tuan-tuan, balik-balik tu. Namun berdamailah berdasarkan dengan keputusan kamu
dan putuskan sesuai menurut kebijaksanaan kamu sendiri. Kalau tengah kopong orang, berdasarkan riwayat ni, orang nak minta berdamai, berdamailah. Buatlah keputusan sendiri. Berdasarkan ijtihad sendiri, kebijaksanaan kita sendiri. Ni dalam hadis ingatan Rasulullah SAW kepada para sahabat. Namun Tabrani meriwayatkan bahawa Anas bin Malik berkata, pernah Rasulullah SAW mengutus Ali bin Abi Talib untuk memimpin suatu pasukan. Kemudian baginda mengutus untuk menyusul Ali bin Abi Talib dengan suatu pesanan, janganlah kamu perangi mereka sebelum kamu mengajak ke dalam agama Islam terlebih dahulu. Tuan-tuan tengok 3, 4, 5 riwayat ni, semuanya isi dia sama, iaitu Rasulullah pesan kepada para sahabat yang diutuskan ke mana-mana tempat supaya mendahulukan seruan daripada serangan. Jadi Islam ni agama seruan, bukan agama serangan. Pergi seru orang dulu, ajak orang dulu, bukan datang-datang pergi toris orang-orang. Itulah yang diajar oleh Rasulullah kepada sahabat. Jadi peliklah bila orang sebut Islam ni adalah punca kepada segala keganasan muka bumi ni. Ibnu Rahawayh meriwayatkan bahawa Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutusnya kepada satu kaum. Kemudian baginda mengutus seorang untuk menyampaikan pesanan kepadaku. Janganlah kamu perangi suatu kaum sebelum kamu tawan terlebih dahulu. Ini lain punya hadis ni. Memang ada hadis. Janganlah kamu perangi suatu kaum sebelum kamu seru mereka kepada Islam terlebih dahulu. Itu sebenarnya ni. Salah ni. Dah salah dua. Janganlah kamu perangi satu kaum sebelum kamu tawan terlebih dahulu. Tak betul tu. Sebenarnya hadis tu, janganlah kamu perangi sesuatu kaum sebelum kamu seru mereka kepada Islam terlebih dahulu. Tak boleh tori tawan orang. Jadi berapa riwayat tuan-tuan? 1, 2, 3, 4, 5 riwayat. Semuanya isinya, poin dia adalah menunjukkan Nabi menyuruh para sahabat menyeru kepada agama ini dengan aman, damai sebelum berperang. Jadi perang tu adalah pilihan terakhir. Bila perbincangan tak boleh, bila dah dilakukan perbincangan, dakwah sudah tak boleh, barulah terakhir peperangan. Jadi salah kalau orang sebut Islam ni adalah agama yang membawa perpecahan. Sebab apa tuan-tuan? Berpecah tu dah berlaku dulu-dulu dah. Sedang Islam itu sendiri, Allah Ta'ala yang golan kita ni Islam. Islam ni kita dapat daripada apa yang dinyatakan oleh Allah Ta'ala. Tuhan golan kita ni Islam, Tuhan yang golan kita ni. Bukan siapa-siapa tuan-tuan. Tuan-tuan tengok akhir surah. Surah apa? Suratul Hajj. Wajahidu fillahi haqqa jihadih. Wajtabakum wama ja'ala alaikum fid dini min haraj. Millata abikum Ibrahim. Huwa sammakumul muslimina min qabl. Liyakuna ar-rasulu alaikum syahida. Wa takunu syuhada'a 'alan nas. Faqimus salah. Wa atuz zakah. Wa'tasimu billahi huwa maulakum. Wa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allah Ta'ala sebut. Jihadlah kamu di jalan Allah dengan sebenar-benar jihad. Wajtabakum, dialah Allah yang telah memilih kamu. Wama ja'ala alaikum fid dini min haraj. Allah Ta'ala tak pernah membebankan kamu dengan agama ini. Millata abikum Ibrahim. Agama moyang kamu dulu Ibrahim. Huwa sammakumul muslimina min qabl. Dialah yakni Allah yang menggelarkan kamu sebagai muslimin. Oh Islam. Maksud muslimin tuan, orang yang menyerah diri, orang yang boleh tunduk. Islam ni agama yang membawa umat dia supaya tunduk kepada Tuhan dia. Makna tunduk, patuh, taat, orang baik-baik. Bukan orang suka-suka orang. Allah Ta'ala yang sebut dulu dalam Quran. Sebab tu Islam ni, kalau orang Islam betul-betul dia beramal dengan Islam, dia orang jadi orang yang paling taat, orang yang paling tunduk dalam amalan kehidupan dia. Bila dia Islam. Sungguh-sungguh. Inilah yang telah diwariskan oleh Allah Ta'ala, turunkan kepada Adam AS. Kemudian berkesinambunganlah. Sampailah ke Rasul-Rasul berikutnya.
turun Rasul, turun. Isi dia, inti dia daripada suruhan itu, yang Allah Ta'ala turunkan itu adalah agama Islam, adalah agama yang mengajar manusia supaya taat, suka kepada perdamaian, menenangkan diri. Itu Islam. Sebab itu dalam Quran, tuan-tuan tengok juzuk 1. Nabi-nabi terdahulu, dia wasiat anaknya dengan agama Islam ini. Awassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub. Inna Allah astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ibrahim telah mewasiatkan anak-anaknya dengan agama ini. Begitu juga dengan Ya'qub, dengan mengatakan sesungguhnya Allah telah memilih agama ini, kamu jangan sekali-kali mati wahai anakku melainkan dengan Islam. Agama ni, agama yang aman, damai. Teruslah sampailah ke zaman kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Rasulullah sendiri mengajarkan perdamaian pada kita semua. Jadi siapa cakap Islam ni punca kepada keganasan, semua orang hilang akal tu. Tuan-tuan ingat tak masa peristiwa apa yang terbakar dulu tu? Alamak, bangunan ke New York tu yang terbakar tu. 11 September 2021 kan. Kan heboh kira kan. Kemudian siapa dicop? Orang Islam. Keganasan yang dibuat atas nama Islam. Tu semua nak mengundang tindak balas daripada orang Islam. Supaya nampak orang Islam ni jahat. Hari ni tuan-tuan, orang-orang yang bukan Islam tahu. Orang Islam ni sebenarnya baik. Jadi nak wujud, nak nampak dia tu tak baik. Macam mana cara orang? Provokasi. Buat macam-macam supaya berlaku tindak balas. Orang tak ada kotuk, tiba-tiba kotuk orang dah. Saya duduk sini, lalu pengurusi saya kotuk kepala orang. Lalu Cikgu Nan saya kotuk kepala orang. Pada pasal tu orang gila nama orang gila pun tak buat macam tu dah. Bila masa saya boleh kotuk dia kotuk kepala saya, saya mulalah geram. Musibah ipap dia kotuk kepala saya pun kotuklah kepala dia. Provokasi. Tu yang orang nak. Supaya nampak nanti akhirnya, tengok orang Islam. Ganih, kasar, muka orang. Padahal keganasan tu tidak bermula daripada Islam. Bukan berpunca daripada Islam. Dunia ni dah sedia ada sebelum Islam datang lagi. Saya nak cerita kat tuan-tuan ni. Sejarah. Sebelum Islam datang lagi, manusia tu dah kucak kaki berapa orang dah. Serangan bunuh diri, berani mati ni bukan orang Islam yang asaskan. Sebelum tu dah berlaku dah. Semua orang tahu. Islam datang kemudian. Sebelum dah ada Yahudi, dah ada Kristian. Dua-dua ni berabut-rabut untuk sebarkan agama. Yahudi dengan fahaman Yahudinya, Kristian dengan fahaman Kristiannya. Dulu dah berlaku dah. Sebelum Islam sampai. Dah berlaku dah. Lepas itu pula kita faham pula. Orang Kristian ada dua mazhab. Kan? Satu gereja ortodok, satu Katolik. Mazhab Katolik dengan mazhab ortodok. Dua-dua ni tak bersatu. Dua-dua ni berperang sama-sama sendiri. Sama Kristian ni. Tapi masing-masing nak sebarkan fahaman masing-masing. Dah berperang lama dah. Islam datang ketika itu, orang dua ni dah bergamuk dah. Islam datang. Islam datang kemudian. Bila Islam datang kemudian, tuan-tuan tengok. Makin lama makin ramai penganut Islam. Sebab apa? Sebab ketika itu orang melihat akhlak orang Islam. Kan? Sayyidina Umar, ketika Sayyidina Umar bebaskan Baitul Maqdis kali pertama. Kita ingat berapa tahun, 600 lebih lah Masihi. Kan ketika itu. Di tengah-tengah masa tu peradaban manusia. Ada kerajaan Byzantium, ada kerajaan Babylon. Ada Parsi masa ketika itu. Dia dah kerajaan besar-besar ni. Ketika itu Islam datang. Selepas tu orang Islam lebih ramai lagi. Kenapa orang boleh terima Islam? Sebab orang Islam akhlak yang baik. Tuan-tuan, orang Islam akhlak yang baik pada ketika itu. Sebab itulah saya ingat masa kita baca surat khabar kan. Bila berlaku persidangan keselamatan di Munich. Siapa nama Chancellor Jerman tu? Angela ada sebut dalam khabar tu. Tak apa nama ke Dia sendiri sebut. Kita ingat lagi masa peristiwa kapal terbang meletup kan. Angela ni sebut. Punca keganasan ni bukan orang Islam. Dia sendiri sebut. Kita tengok surat khabar balik tu.
Apa nama Angela, apa nama itulah yang Chancellor Jerman yang perempuan tu kan, saya tak ingat nama Cikgu Nan ingat tapi yang pasti bukan Angela Kasim ya, sebab itu nama orang Melayu tu, orang putih. Ya, tak tahu apa nama Angela kan. Lepas tu tuan tengok, masa tu lah riuh-riuh kan, ada seorang orang putih. Graham apa nama orang dia tulis buku The World Without Islam. Tuan tengok, dia tulis buku tu. Lepas tu buku-buku tu orang Islam tengok balik. Dia seolah-olah percaya bahawasanya ini terbakar ni bukan Islam je kau jauh. Mesti ada orang lain je kau jauh. Sebab orang-orang ni tahu Islam ni baik-baik. Bukti tuan-tuan tengok Nabi sebut ni kan. Nabi pesan. Tuan-tuan tengok sedikit mana tadi. Kita baca tadi. Nabi pesan apa? Dalam riwayat Abu Daud. Apabila hendak mengutus satu pasukan, maka baginda berpesan kepada mereka untuk selalu bertakwa. Yang ini dibuat oleh para sahabat dalam peperangan Yarmouk. Dalam peperangan Yarmouk, ketika itu Sayyidina Umar perintahkan Panglima Sa'ad bin Abi Waqqas perang Yarmouk, perang dengan tentera Rom Timur. Apa pesanan? Khutbah Sayyidina Umar kepada Panglima Sa'ad bin Abi Waqqas. Apa dia sebut tuan? Dalam sirah, dalam sejarah Islam. Sayyidina Umar sebut, aku mewasiatkan kepada kamu, wahai Sa'ad dan tentera kamu, supaya bertakwa kepada Allah dalam apa jua situasi, kerana sesungguhnya takwa itu adalah prinsip utama dalam menghadapi musuh. Dan aku wasiatkan kepada kamu supaya berhati-hati dengan kemaksiatan dan dosa. Sesungguhnya pertolongan Allah Ta'ala datang kepada kita kerana dosa-dosa maksiat yang dilakukan oleh musuh-musuh kita. Kita jadi kuat kerana maksiat yang dilakukan oleh musuh. Sedangkan kita sedikit, mereka ramai. Kalau andai mereka tidak melakukan maksiat, maka kita tidak ada kekuatan. Kata Sayyidina Umar kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Tengok dalam sirah Islam. Kita kuat ni, kita sikit, kita tak ramai. Dia. Tapi dia ni ramai, tentera Rom Timur ni ramai, tinggal dia buat maksiat. Bila dia buat maksiat, pertolongan Allah Ta'ala akan jauh. Kita ni, pertolongan Tuhan datang sebab musuh kita buat maksiat. Bila dia buat maksiat, lagi banyak dia buat maksiat, kita jadi kuat. Dalam peperangan tu. Tu pesan Sayyidina Umar kepada tentera. Supaya takwa. Meneruskan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Semua orang takwa. Jangan kacau orang perempuan. Jangan kacau budak-budak. Jangan kacau orang tutur. Jangan bunuh ternakan. Jangan robohkan rumah-rumah ibadat. Kan cantik. Berapa orang pun ada adab lagi. Islam mengajar macam tu. Sehingga kan dalam peperangan itu orang Rom Timur tak boleh mengalahkan tentera Islam yang sedikit itu. Ratus ribu tentera Rom Timur ni. Kita puluh ribu masa tu. Berhadapan dengan orang yang ratus ribu, 200 ribu lebih. Islam puluh ribu itu. Sehingga ketika itu Panglima Hercules tanya, kenapa ni? Bukankah orang Islam ni manusia seperti kamu? Kuih apa semua berdarah semua. Kita ramai daripada mereka. Tentera kanan, tentera Rom Timur masa tu menjawab apa? Memang wahai Hercules, memang kita lebih ramai daripada tentera muslimin. Dan mereka lebih sedikit daripada kita. Baru cakap dah bunyi ni. Ya betul. Parah betul masuk. Okay. Hilang poin mana cerita tadi. Memang dia ramai. Kata Panglima kanan tentera Rom Timur, dia ramai, dia macam kita je. Kata, tetapi mereka orang-orang Islam ni saya dengar mereka itu beribadah pada malam harinya, berpuasa pada siang harinya. Mereka mereka menunaikan janji. Kalau berjanji ke orang-orang sekitar tu, mereka tunaikan janji. Mereka menyeru kepada kebaikan. Mereka mencegah perkara-perkara buruk, kemungkaran. Dan mereka berlaku adil. Sedangkan kita, wahai Hercules, tentera kita ni, menterkadara harap, berzina, tak menepati janji dengan orang tempat. Kemudian kita berlaku zalim, tak sama dengan dia. Akhirnya kita menerima banyak kekalahan kepada orang Islam yang lebih kuat jiwa dia. Ini jawapan Panglima kanan tentera Rom Timur kepada ketua dia, Hercules. Jadi nak tunjuk apa tuan, orang Islam ni bila setiap pagi
wasiat daripada khalifah-khalifah adalah supaya bertakwa dalam apa jua keadaan dan situasi. Jadi kita beberapa orang ni yang melakukan keganasan ni bukan kita. Sebelum tu orang-orang sama-sama Kristian dia dah bergaduh dah. Yang Katolik dengan mazhab Katolik dia, yang Ortodok dengan mazhab Ortodok dia. Dia dulu perang. Islam datang bawa perdamaian. Islam datang bawa perdamaian. Jadi salah kalau orang sebut Islam ni adalah agama yang suka berperang, bergaduh. Dan musuh-musuh Islam tahu tuan-tuan. Kita ni kok tak diusik, kita takkan jadi jahat. Melampau. Diusik kita. Kacau kita. Supaya apa? Dia nak tindak balas daripada kita. Itu yang berlaku sampai ke hari ini. Sampai ke hari ini. Sampai ke hari ini orang-orang barat, Eropah, khususnya Amerika, jadian negara-negara Islam ni sebagai tempat eksperimen senjata-senjata baru dia. Masuk dalam negara tu, dikacau orang ni dah beramuk, dihantar senjata ke orang ni. Dijadikan negara Islam sebagai tempat eksperimen, tengok senjata okey tak okey. Dan dia mengaut keuntungan yang besar daripada kematian orang-orang Islam yang bergaduh sama sendiri. Ini dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Sebab dia tahu orang Islam ni takkan berperang selagi tak dizalimi. Itu yang berlaku ke hari ini. Dikacau emosi kita. Sampailah ke hari ini tuan-tuan tengok. Orang bukan Islam memang ramai. Tapi ada orang bukan Islam yang dia berlaku lunak dengan orang Islam. Dia tak kacau kita, dia buat hal dia. Orang yang kacau dia dah. Dan yang hidup ni dia nak minta darah, cari duit, cari makan jadi kaya dah. Orang macam ni tak kisah kita dah. Tapi orang yang ada agenda, dia tidak Islam tapi dia ada agenda sebaliknya. Itu menakutkan kita. Jadi tugas orang Islam untuk tunjukkan kebaikan agama ini kepada orang-orang bukan Islam. Mungkin kita anggap orang-orang bukan Islam ni yang marah dengan kita Islam ni sebab dia tak faham. Berikan kefahaman kepada mereka. Setelah diberikan kefahaman, tetap juga musuh Islam, memang sahlah dia memang ada agenda tersembunyi, musuh kepada agama kita. Musuh kepada agama kita. Kita tengok hari ni kan, satu perkara yang amat memalukan, menjatuhkan moral orang Islam bagi saya, bila orang-orang Islam sendiri dalam sebuah negara Islam yang memimpin negara, orang Islam, merintah orang Islam, kita ramai, tapi bila kita nak buat kerja-kerja agama, kita jadi takut nak buat kerja-kerja agama. Padahal itu ajaran agama, kita sendiri jadi takut. Takut, ditegur, tahu berhenti kita. Kalau macam tu berlaku, maknanya pun tuan, orang Islam dah hilang keberanian, dah hilang jati diri. Nak beramal, amalan dia dalam agama dia ditentukan oleh orang yang bukan Islam. Mana nilai diri? Tuan ada rumah, apa-apa tuan nak buat dalam rumah tu, kau nak minta izin jalan sekolah. Tuan, saya nak pasang lansi, boleh tak? Warna biru ya? Boleh biru. Boleh. Barulah pasang lansi. Apa nama tuan rumah? Apa tak ada rumah? Saya sebelah sama Tuan Ji Razak. Tuan, saya nak beli kereta, ni boleh tak kereta kancil lah buruk warna. Selalu kau nak cancel usus. Boleh tak dia kereta? Jangan beli. Padahal boleh beli. Tak jadi beli. Tuan, motor tu tak laju lah. Lambik. Pergi masjid lambik sampai saya nak beli bos sakit. Boleh tak? Jangan. Motor kamu mesti kocik pada motor saya. Apa nilai saya macam tu? Semua nak tanya jiran. Anak saya nak masuk universiti boleh tak? Tak boleh. Anak kau tak boleh pandai. Anak kau sampai diploma je. Kalau lebih diploma masuk sembelih kau. Gila tu je tu tuan. Yang inilah yang berlaku kepada orang Islam. Sebab orang Islam dah hilang kekuatan, jati diri, keyakinan pada agama. Mengakui Muhammad SAW pemimpin agung. Seorang putih, orang barat, semua beritahu, Muhammad ni yang terbaik. Muhammad ni menukar orang yang peradabannya, cara hidup dia macam singa menjadi kucing. Syarikat Arab jahiliah dulu. Nabi datang, sebelum tu semua nak menukar orang, lepas tu jadi jinak macam kucing. Siapa yang ubah tu? Islam mengubah. Rasulullah datang, ubah orang. Tiba-tiba kata-kata Muhammad SAW ni kita nak bacakan kepada anak cucu cicit kita, pada keturunan kita, supaya dia mewarisi amalan-amalan baik ni. Kita tak boleh baca. Kita dicongkah. Kayak mana nilai tuan-tuan sebagai orang Islam. Itu tengok Allah, sedih betul. Tak heran satu hari Quran mesti ulang tak boleh baca. Ulang kat tuan-tuan lah.
Besok jangan kita wariskan pada anak kita satu keadaan yang cukup tidak selesa. Jadi macam Turki satu ketika dulu, nak azan, kono azan bahasa Turki. Nak baca Quran dalam rumah 2 jam ya boleh. Zaman Kamal Ataturk dulu. Teruk. Adakah tuan-tuan nak jadi macam itu? Kat negara kita ini. Jadi kono ajar orang bukan Islam ni, sebab itu dakwah itu penting. Kono beritahu dia kebaikan agama ni. Orang bukan Islam, kalau dia dengar ni, kalau tak ada apa-apa agenda, dia boleh terima kebaikan Islam. Kalaupun tak terima, tak apalah, saya agama saya. Dia tak kacau kita. Tapi yang kita risau orang yang bukan Islam, yang ada agenda tersembunyi. Yang ada niat-niat yang tak baik pada kita. Sebab itu dunia ini mesti dikawal oleh agama, oleh Islam. Kalau tidak, dunia ini akan musnah. Dunia ini akan musnah. Kita mengaji kan usul fiqh. Ada satu kaedah dipanggil al-kulliyatul khams. Dalam kita bernegara, ada rakyat, ada negara. Negara dengan rakyat ni terjamin keselamatannya. Islam jamin melalui satu kaedah disebut sebagai al-kulliyatul khams. Kepentingan 5 perkara. Islam turun jaga 5 perkara ni. Agama, perkara paling penting. Islam jaga. Nyawa. Agama, nyawa, maruah, keturunan, harta. 5 perkara ni, bila Islam ada, dia jaga semua. Kan? Itu sebab dalam sejarah menunjukkan pada kita, mana-mana orang Islam yang memerintah satu tempat, orang-orang bukan Islam selamat. Tidak ditindas. Mereka hidup dengan aman. Mereka boleh berniaga. Mereka jadi kaya, lebih kaya daripada orang Islam. Mereka dapat keuntungan daripada keamanan yang dibawa oleh agama Islam. Terjamin keselamatan dia. Ibu tuan-tuan tengok orang Islam yang duduk di bawah pemerintahan orang-orang bukan Islam. Tuan tengok. Di Kashmir sampai hari tak selamat. Orang je. Orang Islam di China. Etnik Uyghur apa nama tu? Ditindas teruk. Kan? Myanmar sampai lagi-lagi naik sampan, terpulang dalam laut, lari ke Turki, Turki Timur, lari Indonesia, lari Malaysia, Malaysia tolak. Apa nama etnik tu? Lupalah. Rohingya. Mana tempat? Tuan tengok mana orang Islam duduk? Kat tu. Masjid Babri, ingat lagi. Runtuhan. Tu nasib orang Islam bila dia jadi golongan minoriti dalam sebuah kerajaan, orang diperintah oleh orang bukan Islam. Tapi orang bukan Islam yang duduk di Mesir, berapa korek ya orang bukan Islam, orang Kristian. Tapi setiap kali buat masjid, buat gereja. Buat masjid, buat gereja. Macam dia ramai, tak ramai pun. Sebab itu tak heranlah ni masjid. Allahu Akbar. Tong-tang, tong-tang, tong-tang. Pilih-pilih. Nak nunggu khutbah mana hari ni? Hari ni nunggu khutbahnya lah. Masuklah gereja ni. Sebelah ni Arab sebut, Ittaqullah. Ekor sobat ni bawah. Masjid. Masuk gereja pula. Dia pun Ittaqullah. Ittaqullah juga. Sama Arab Tapi lain lah cerita Allah juga Kristian kan. Selamat. Aman ni hidup. Kita kat negara ni. Tuan-tuan tengok. Orang India, orang Cina. Selamat dia. Tak ada nak kita berbunuh-bunuhan dah. Kita boleh barang kau dia. Dulu-dulu kita minum kau dia. Cantik ya agama ni tuan-tuan. Itu sebab orang Islam. Kerja orang menjadi tanggungjawab kepada pemerintah Islam. Orang Islam umumnya. Untuk menyampaikan kebaikan agama ni kepada orang-orang bukan Islam. Kalau tidak tuan-tuan. Bila orang jadi ketua. Dia punya perhitungannya adalah untung rugi. Di situ akan berlaku banyak penindasan dan kezaliman. Bila tak ada kayu kuih bukan agama. Dia ada otak. Dia cerdik. Tapi perhitungannya untung rugi. Akal cerdik. Tapi akal tak dipandu oleh wahyu daripada Allah. Dia akan merosakkan. Tapi kalau duduk ke atas. Cerdik. Akal tu dipandu oleh wahyu Tuhan. Quran, hadis. Pasti akan selamat. Pasti akan selamat. Saya ingat kuliah kita hari ni tamat kat sini. Cuma nak ulas sikit tentang tabung tadi. Tabung tu tuan 220 kilo boleh Tapi janganlah besok ECS kilo ya. Itulah lain macam bunyi tu kan. Tabung 220 kilo. ECS keluar-keluar sekilo ya. Janganlah macam tu kan. Nak beli 220 kilo tu bukan sikit-sikit. Berkilo-kilo kau teh kau nak keluar kan.
Jadi maksud dia tuan-tuan, macam mana kan itulah yang ada hari ni tuan-tuan dan puan-puan. Tu maknanya pun tuan. Bila berlaku macam tu maknanya ada sesuatu yang kurang dalam negara kita ni. Kan? Kenapa tak boleh jadi macam zaman Omar Abdul Aziz? Ha? Serigala sorgan nak menterah kambing. Jahat perbuatan ni tadi. Dia member dengan kambing. Masyhur dalam sejarah. Berkatnya pemerintahan Umar Abdul Aziz tu, serigala member dengan kambing. Oi, mana-mana tu kambing. Kambing serigala. Janganlah. Tak. Lagi ni tak payah jahat, tak makan kau dah. Tadi kan baik dia. Kerana berkatnya pemerintahan zaman tu. Tak ada orang layak menerima zakat zaman tu. Sebab semua orang kaya. Asalkan ada orang kaya, cari orang miskin. Siapa miskin ni? Nak ambil kau selempuk tak kan? Dah jadi orang kaya tu. Dah semua sama kaya. Zaman tu tak ada orang layak bayar zakat. Dia cari-cari, siapa nak terima zakat? Semua tak nak zakat, tak nak duit kau orang. Dia duit saja kan. Kalau hari ni orang kaya dia cari mana susah tu, dia tarik masuk dalam akaun orang tu. Bam, 300,000 kaya lah orang tu kan. Masuk dia, lama tak ada orang susah. Tapi hari ni, berlaku kecurian sebagainya, kita pun kita nak husnuzon lah. Kalau orang Islam, mungkin dia susah. Tapi kalau susah pun tak sampailah mencuri. Kenapa mencuri? Itu nak sebut tuan, ada kekurangan dalam kehidupan bermasyarakat kita hari ini kan. Ilmu kempen dikembangkan sepatutnya. Pengajian-pengajian rakyat kita ni kono dididik supaya mengasihi, menyintai majlis-majlis ilmu, memahami kedudukan. Yang paling penting semua orang memahami hakikat dia sebagai hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kena faham yang itu. Kemudian kena masuk dalam hati dia tu bahawasanya dia diwujudkan oleh Allah Ta'ala ni untuk bukan tujuan apa-apa, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu yang paling penting. Saya ingat yang paling asas tuan-tuan, kita ni boleh mengubah diri kita ni, kita faham dengan apa yang kita buat hari ni. Solat ni, mayang ni, orang ramai semayang. Tapi orang memandang sembahyang, kita yang sembahyang dengan orang tak sembahyang memandang sembahyang sama je. Orang tak sembahyang, dia kata sembahyang tak wajib. Datang untuk sembahyang, dia lalu dia tak nampak sembahyang tu apa. Kita sembahyang. Kita pun sampai subuh, kita sembahyang subuh. Datang zuhur, kita zuhur. Datang asar, kita asar. Datang maghrib, kita maghrib. Isyak, sembahyang. Kita pandangan kita pada solat macam mana orang yang tak sembahyang tu pandangan solat. Orang berbeza orang pandang, orang tak solat ni pandang solat, dia tak perasan solat tu. Lalu itu. Kita pandang solat, sembahyang datang, kita sembahyang. Waktu zuhur, kita kono sembahyang. Kono sembahyang. Sembahyang tu dah okey dah. Tapi akhirnya, diam tak diam, solat tak solat, tuan-tuan, kita menjadikan sembahyang itu sebagai adat kebiasaan kita setiap hari. Dan orang tak pernah melihat isi kepada sembahyang kita. Dari segi tauhid kita bagus. Sebab kita yakin Rasulullah sebagai Rasul, Allah Ta'ala sebagai Tuhan. Okay. Di sudut fiqah kita okey dah. Kan? Itu sembahyang, kita sembahyang. Suruh poso, kita poso. Suruh zakat, bayar zakat. Tapi di sudut penghayatan, al-ihsan, tasawuf, ketiga ni kita hilang. Kita buat, tapi kita tak pernah meneliti apa yang kita buat. Dalam keadaan kita tahu bahawasanya semua yang kita buat diteliti oleh Allah, dinilai oleh Allah. Kita ada 2 orang anak. Seorang Angah, seorang Alung. Dua-dua perempuan. Kita mak beritahu, basuh pinggan tak? Alung basuh pinggan. Angah basuh pinggan. Kita pun tengok. Yang Alung basuh minyak-minyak. Yang Angah basuh apa? Licin. Tarik, kiot bunyi. Apa mak pandang? Angah ni kau jual lagi teliti. Lama-lama masuk tak nak ada mak abang Alung suruh Angah. Jadi hubungan Angah dengan Omak lagi baik dari apa? Omak suruh Angah. Sebab dia tahu dinilai. Ni lagi baik kau jual daripada ni. Kita pun ibadah kita dinilai oleh Allah Ta'ala. Dan bukan tak dinilai. Saya khabar tadi tauhid dah okey, fiqah okey semua. Tapi isi air kosong. Semua orang semayang. Pernah tak orang tengok semayang tu? Balik. Tak pernah dah. Mana ada? Semayang tu ya. Sedangkan semua ni dinilai oleh Allah. Dan bertitik tolak daripada sembahyang itulah. Kalau kita faham sembahyang itulah gambaran kehidupan kita yang sebenar. Dalam kehidupan ni, tasawur dia, gambarannya dalam solat. Kita berimam, ikut imam, hidup masyarakat macam itulah dalam sembahyang itulah. Imam salah kita togu, kan?
Tokoh-tokoh tak nak, kita keluar. Suruh hormat ketua. Semua dalam sembahyang ni. Pergerakan kena baik, kena cantik. Semua ajar. Sampai Allah Ta'ala sebut, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang mencegah daripada fahsyat dan mungkar. Kena pasti orang dulu tengok sembahyang boleh tak? Kalau tak mencegah mungkaran tu, something wrong with our solah. Kok muti tu? Ada masalah dengan sembahyang kita tu. Dia buat sembahyang, dogi lagi. Sebab sembahyang tu kosong. Siapa nak sembahyang yang kosong? Allah Ta'ala pun tak nak dah. Kita pun tak nak. Rumah punya cantik, besar. Tentang rumah. Masuk-masuk, tikar pun tak dah. Boli kereta BMW 5 Series. Banyak berlaku kemalangan di Rambau sebab orang terpandang pantulan cahaya daripada kereta kita. Kita pun jemput orang naik. Orang naik tengok, seat bosi. Aircon tak ada. Radio bunyi, gegak bunyi. Tak ada apa-apa. Kena nilai kita tu. Memang orang sebut, lawa kereta kau. Luar je. Masuk dalam, Masya Allah. Ada butik cocak dalam tu mu. Ada tak nilai kereta tu? Tak, hilang nilai. Orang tahu hilang nilai kereta. Kan? Itu yang kurang kepada umat Islam hari ini, tuan-tuan. Menilai, menghayati balik semua amalan yang dibuat. Tak pernah berlaku. Sedang orang-orang dulu cukup menjaga. Ingat balik pesanan Sayyidina Umar kepada Panglima Sa'ad bin Abi Waqqas, aku mengingatkan kamu, berwasiat kamu, hati-hati kamu dengan dosa dan kemaksiatan. Bila kita buat dosa ni, pertama hati kita kelam. Golap tu boleh ubek ni. Tapi bila kita diam, tak istighfar, tak apa, dia akan jadi berkarat. Kalau berkarat tu habis. Bosi, kok warna kuning-kuning lagi, ambil minyak petrol, asah balik. Dia lawa ni. Tapi kalau dah berkarat, dia asah, disungkit bosi-bosi separuh. Rusak. Macam itulah hati kita. Tuan dan perempuan. Jadi itu yang kurang pada orang-orang Islam. Penyebab kita malas nak beribadah, malas nak buat kebaikan, termasuk menderma ni, sebab dia berpunca pada hati kita. Bila kita boleh bersedekah, itu bukan tangan punya kerja. Bila kita boleh berdiri sembahyang lama-lama, itu bukan kaki punya kerja. Bila kita boleh baca Quran berlama-lama, berlagu-lagu, sorak-sorak, itu bukan kerja mulut. Semua tu kerja hati. Kita yang sebenar, bukan mulut, bukan tangan kaki kita. Tapi hati kita ni. Yang tu yang nak kena jaga, tuan. Kalau itu jaga, aman dunia ni. Rajin kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik itu sempena surau nak beli tabung ni, tuan-tuan ingatlah. Yang kita infakkan ni sebenarnya besok dia menunggu kita di akhirat. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Apa saja yang kamu infakkan, Tuhan Allah Ta'ala yang akan balas nanti. Kan? Lalu hadis dibaca oleh ulama-ulama, oleh ustaz-ustaz kita, tak naik matahari ke langit ni, melainkan ada dua malaikat diutus oleh Allah. Seorang doa, Allahumma a'ti mumfiqan khalafa. Ya Allah ya Tuhanku, beri gantilah orang-orang yang rajin infak harta ni, kotor dia balik. Seorang lagi doa, ya Allah ya Tuhanku, kau musnahkanlah harta orang yang menyimpan harta ni, payah nak infak ke orang. Nanti doa dua para malaikat ni, dua malaikat ini. Setiap pagi matahari dah. Sebab itulah ada istilah infak subuh apa semua tu. Kita infak. Tak banyak sikit tuan-tuan. Tak sikit banyak, mana kita mampu buat. Kita buat. Jangan sampai satu hari tu kita sunyi daripada infak. Lebih-lebih dalam keadaan suraunya, tuan-tuan surau besar macam ni, aircon buka sampai kojong koting, putih-putih bulu roma. Itulah lampu torang-pendorang ni jangan kipih lagi kan. Tentu perbelanjaan ni banyak nak pakai. Kan? Kalau tuan-tuan tak boleh jaga surau tuan-tuan, siapa lagi nak jaga? Takkan nak suruh orang Jamaliah jaga surau Waisaniyah. Dia pun tak nak jaga tuan. Tuan pun tak nak jaga surau dia pun tak nak jaga. Jagalah surau sendiri kita dia kan. Saya selalu sebut mana-mana saya pergi kalau orang suruh cerita tentang infak, saya khabar. Malu besar. Tuan-tuan nak tahulah jiwa macam mana perangai orang taman tu, saya selalu sebut. Tuan-tuan tengok surau tengok masjid Compare masjid dengan rumah. Pergi tengok rumah. Tuan jangan bangga dulu, masuk taman tu. Rumah ya Allah Tuanku. Pintu pagar macam pintu pagar Putin. Putin tu siapa? Presiden Rusia. Lepas tu pula bau uki-uki. Pintu pagar tu sama rogo dengan tiang rumah kita. 50 batang, kok ada 20 batang tiang. Pintu pagar dia yo. Kok dia hampak dari pintu pagar tu kita mati. Kau bau mati.
Besar betul pagar dia tu. Jangan Banggolu, jangan Banggolu. Rumah masya-Allah berwarna-warni, jangan Banggolu. Tengok rumah tu, ini mesti orang senang ni, orang baik semua ni, orang beratur ni. Tengok masjid. Kalau masjid pintu pagar sepak tumbang. Tak ada nilai tu dah. Senang ni. Sebab tuan-tuan, sebab rumah tuan-tuan tu, tuan-tuan orang ni jaga. Habis pun dengan bini tuan-tuan. Buat cantik. Tuan jaga rumah tuan-tuan. Tak ada jalan sebelah tu. Tuan nak buat apa rumah ni? Kian tengok banyak tak ada ni, tak apalah saya keluar belanja tuan buat lah. Tak ada orang, kan ada orang. Dia tak cukup macam kita kan. Masing-masing jaga rumah masing-masing. Dalam keadaan masing-masing jaga rumah masing-masing. Rumah masya-Allah. Aman. Aircon. Semua ada lah. Kereta. Semua memang pokok. Cantik rumah. 2 orang yang jaga. Ni surau ni bukan 2 orang. Beratus jaga kan. Kalau rumah seorang jaga cantik, takkan beratus orang jaga surau nak sepak pintu pagar tu cabut. Patut apa tu tabung tu tadi itu air. Orang tu buka boom meletup habis semua. Kan dia nak cerita apa tu dia punya ciri-ciri keselamatan dia tu. Ambil yang meletup. Parah kan. Tapi maknanya tuan-tuan infak untuk surau-surau tu sendiri. Yang selesa tuan-tuan, yang senang tuan-tuan. Kan kita infak jangan ingat habis tuan-tuan. Tuan-tuan bagi infak mungkin dia meloket kat mentol, mungkin dia meloket kat simen, dia meloket kat TV tu kan. Orang ambil manfaat ni selagi ada tuan-tuan, selagi itulah pahala tuan-tuan mengalir. Tak ada rugi dah. Takkan ada rugi. Ni kapet ni siapa sumbang ni kan. Selagi kapet ni wujud kat sini, orang pakai, orang semayang, orang duduk kat sini, orang dengar kuliah ilmu, orang sujud kat sini, tuan-tuan bayangkan. Kalau masuk 30 orang, 40 orang, 100 orang surau ni, semua benda yang kocik pun Allah Ta'ala nilai. Ini bukan manusia nampak yang besar-besar, yang kecil-kecil tak nampak. Allah Subhanahu Wa Ta'ala walaupun sebesar zarrah sebut dalam Quran, tetap ada nilaiannya di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi saya mohon tuan-tuan, seperti mana suruhan pengurusi surau ni, infaklah, tak banyak sikit ada kan, ada makna sumbangan kita ke tabung itu. Mudah-mudahan tabung itu yang menampung wang orang masuk untuk kegunaan surau ni. Jadi duit surau ni bertambah dengan ada tabung tu. Tempat simpan. Selamat duit tu. Lagi tabung yang koreh tu ada besok, tak curi dia orang lah. Basah kepala itu. Kalau 220 kilo pun curi dia orang. Lepas ni kita pakat-pakat buat tabung yang 1000 kilo buat. Nak angkat pakai green buat atasnya. Dah diangkat sampai kiamat. 5 kali kiamat tabung tu kat situ lagi tak diangkat. Kita buat yang tu lah. Semua tuan-tuan, kita yang hidup kita ni, kita yang rancang, kita yang uruskan. Jadi mudah-mudahan surau Ihsaniyah ni teruslah dapat kekal macam ini, selesa untuk orang salat, selesa untuk orang ibadat kan. Kuliah-kuliah ilmu bertambah. Semuanya berjalan kerana tuan-tuan. Kalau tuan-tuan sendiri tak sediakan tempat ini, tak pastikan dia selesa untuk didiami, untuk digunakan, orang pun tak tahu kan. Saya pun selalu dengar orang bawa luar-luar tu, dia compare surau ni. Tapi saya jarang sebut lah pada pengurusan surau. Kan kalau surau tu baik, jobolah fungsi tu. Kan. Tapi kalau pengurusan tu tempat tak baik, kan dia marah pula. Tapi selalu saya dengar orang bawa ni. Dia kata surau yang paling selesa, dia kondisif. Ihsaniyah tadi. Ya masjid surau kan. Memang tuan, surau tuan ni memang kondisif. Tapi itulah tabung hilang. Okey, tak apa tuan-tuan. Sekadarnya minta maaf tuan-tuan, minta ampun. Ada kasar-kasar bahasa, tak ada niat tuan-tuan. Kita jumpa-jumpa ni golak-golak itu tuan, kita ngaji belajar sebenarnya nak ambil berkat majlis ilmu ni, nak baca balik ingatan-ingatan wasiat Nabi dan para sahabat. Mudah-mudahan tuan-tuan mengalir keberkatannya dalam kehidupan kita. Saya ingat tuan-tuan cukuplah sekadar itu. Mohon ampun kalau ada perkataan saya yang lebih tajam daripada pisau, menggiris hati tuan-tuan. Mohon ampun banyak-banyak. Aqulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dah pukul 9 tuan-tuan. Jadi soalan tu makruh lah hukum Ini pun belah kanan tak ada orang kan. Selalu ada belah kanan belah kiri soalan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Walhamdulillahi rabbil alamin.
tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr wallahu a'lam bis shawab.